warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kristina Zahurin. Nombor matriks 17DHF19F2024. Hari ini saya akan membentangkan tentang konsep sekularisme dan pluralisme. Maksud sekularisme ialah mengendalikan urusan kehidupan di dunia secara terpisah daripada agama. Ia tidak ada hubungan kait dengan Tuhan atau dengan akhirat. Syariat tidak diambil kira. Syariat tidak ada tempat dalam kehidupan. Tuhan tidak campur tangan dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu, manusia boleh melakukan apa sahaja. Mengikut fahaman sekular, segala apa yang berlaku di dunia akan habis di dunia. Tidak timbul soal dosa atau pahala dalam kefahaman sekular. Golongan-golongan sekular ialah golongan yang tidak mempercayai Tuhan dan hari akhirat. Golongan orang kafir yang mempercayai Tuhan, hari akhirat, agama tetapi tidak mengenal Tuhan. Golongan orang Islam yang mempercayai Tuhan dan mempercayai hari akhirat dengan tepat, tetapi Islamnya hanya di sudut ibadah. Golongan orang sekular disebab kezaliman dan golongan sekular yang tertukar nawaitunya. Maksud pluralisme pula ialah menyatakan bahawa semua agama adalah sama, hanyalah jalan yang berbeza. Golongan pluralisme ialah Kerajaan Langit Ayah bin, penganut mazhab John Hick, Islamic pluralisme, fahaman the transcendent unity of religions atau Sophia Perennis. Cara-cara penyebaran sekularisme ialah penyebaran melalui pendidikan, iaitu sekatan secara material, sekatan secara moral, menghantar pelajar Islam ke negara-negara bukan Islam untuk belajar, melonggarkan sukatan pengajian agama atas nama kemajuan akademik, bertambahnya institusi pengajian asing di negara Islam. Selain itu, percampuran lelaki dan percampuran perempuan ketika pengajian. Penyebaran melalui undang-undang. Kesan pluralisme dan sekularisme ialah daripada aspek agama dapat melemahkan keimanan dan menggoyangkan akidah serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah SWT. Dari segi aspek sosial pula, keruntuhan akhlak seperti gereja, penagihan dadah, arak, lesbian, homoseks, gangsterisme dan lain-lain. Daripada segi aspek politik pula, mengikut kefahaman barat seperti kapitalisme, sosialistik dan nasionalisme, matlamat ini untuk mendapat pengaruh, pangkat dan kuasa, bukan sebagai memikul amalan Allah SWT. Dari segi ekonomi pula, bermatlamatkan kekayaan dan material semata-mata. Dari segi pendidikan, lebih mementingkan hal-hal dunia tanpa mengira kepentingan jiwa dan iman yang diperlukan bagi membentuk akhlak dan moral. Dari segi pemikiran, wujudnya kefahaman yang sempit tentang konsep al-din sebagai satu cara hidup. Kesan sekularisme kepada masyarakat Islam, kuasa politik semakin tidak demokratik, akta undang-undang tidak adil, pemimpin-pemimpin yang lemah, pendidikan sekular, budaya barat yang menjadi-jadi, penghalang kepada keberkesanan pengajaran dan perbelanjaan pendidikan Islam, kesan ke atas pemikiran manusia, kesan sosial. Kesan terhadap negara pula daripada aspek agama, penghayatan nilai keislaman yang diamalkan negara semakin hari semakin rapuh dan memandang soal agama hanyalah upacara ritual semata-mata. Dari segi aspek sosial pula, situasi di mana apabila berlakunya pengasingan diri dari kepentingan beragama menyebabkan kekosongan dalam diri dan jiwa serta kelahiran pembangunan yang tidak seimbang. Aktiviti sosial kini dikelaskan kepada aktiviti agama dan aktiviti bukan agama. Kesimpulannya ialah sekularisme dan pluralisme merupakan satu agenda negara barat untuk menjatuhkan Islam melalui pengaruh fizikal dan mental. Ingatlah,
Islam tidak menerima seseorang Muslim yang mengisytiharkan keimanannya dengan Allah, tetapi kemudiannya menumpukan wawasan kehidupannya kepada undang-undang ciptaan manusia yang bukan disyariatkan oleh Allah sebagaimana yang dikehendakinya. Sekian, terima kasih.